Okay, sekarang kita masuk kiraan yang pertama dalam tajuk cert ni, iaitu kita perlu convert the recurring decimals to fraction. Jadi dia dah bagi recurring decimal dekat sini, kita nak tukar dia menjadi fraction. Okay, dia ada a few steps yang awak kena follow. Okay, yang pertama sekali, step yang pertama kita kena make sure decimal dia, okay, decimal ni berada satu nombor sebelum recurring. Jadi dekat sini recurring dia bermula dengan 45. 45 ini yang berulang-ulang. 45, 45, 45. Okey. Jadi recurring dia berada pada 45. Ini yang akan berulang-ulang. Okey, awak nampak kan kat sini jelas kan? Dia nombor tu berulang-ulang. Jadi kita tahulah continuous apa lepas tu kan. So 45, 45, 45 macam tu. Okey. Then syarat yang pertama decimal. Okay, decimal ni berada satu nombor sebelum recurring. Okay, ni dah betul kan? So kalau dah betul, first step tak payah kita tukar apa-apa. Okay, kita boleh buat assuming sikit. Kita kata let n, capital N, equal to 0.4545. Okay, dot. Payahlah buat banyak kan, cukup lah tu. Okay, cantik 5 nya. Okay, tulis balik lah, cantik pula. Okay, n equal to 0.45 okay, 45, right, dot. Okay, step yang kedua, kita kena darabkan dengan nombor yang sesuai, okay? Supaya nombor selepas titik perpuluhannya ni, nombor selepas titik perpuluhan sama dengan nombor yang di sinilah. Okay, nombor nak diubah supaya ni kan titik perpuluhan dia, selepas tu adalah 4545. So macam mana kita nak ubah titik perpuluhan ni supaya dia menjadi selepas titik perpuluhan tu menjadi 454545. Okay, jadi kat sini maksudnya titik perpuluhan ni kita perlu jump ke kanan, okay, 2 kali. Kalau kita stop dekat sini, kalau kita darab nombor n ni dengan 10, kita akan dapat 4.545. So tak samalah dengan yang pertama, step yang pertama ni. Sebab step pertama ialah perpuluhan 4545. Jadi maksudnya titik perpuluhan ni kita kena gerakkan 2 kali ke kanan. Maksudnya n ni kita perlu darab dengan 100, barulah kita dapat decimal places dia adalah sama dengan yang step pertama. Okey, agak confused sikit kan? Okey, tak apa, kita tengok dulu. Mungkin contoh yang pertama ni agak confused sikit kan? Okey, so step yang kedua kita darabkan dengan 100. Okey, sebab kita nak jadikan perpuluhan dia sama dengan 4545 pada yang atas ni lah. Okey, so bila kita darab dengan 100, so n ni dia akan jadi 100n. Okey, dan nilai yang sebelah sini dia akan jadi 45.4545. Okey, kenapa kita nak samakan yang bahagian belakang ni, nak samakan dengan yang atas ni? Sebab nanti kita nak tolak. Okey, kita nak tolak. Okey, let's say kita kata yang atas ni sebagai first equation, yang bawah ni second equation. Okey, jadi sekarang kerja kita ialah kita nak tolak second equation dengan first equation. Tengok apa yang jadi kalau second equation tolak dengan first equation. Jadi dekat sini 100n kita nak tolakkan dengan n. Okey, 100 tolak 1 kita akan dapat 99. 99n. Okey. Then 45.4545 kita nak tolakkan dengan 0.4545. Maksudnya yang belakang ni habis dah. Okey. So akhirnya kita cuma dapat 45 tolak kosong. So dapat 45. Alright. Dapatlah kita nilai n kita. So n kita ialah 45/99 ataupun dia boleh menjadi 6/99.
11. Kalau kita masukkan dalam kalkulator lah. Okey. Kita masuk kalkulator, paling senang kita masukkan 45. Teruk pula tulisannya. Tukar. Okey. Right. Kita tekan kalkulator 45. Kita gunakan simbol yang ni. Per. Okey, 99. Lepas tu kita tekan equal. So dia akan jadi jawapan dia macam ni. Terus jadi pecahan. Dia tak payah nak tukar-tukar lagi kan. Okey. So sampai sini jangan stop. Sebab ini belum tak menjawab lagi convert the recurring decimals to fraction. Tak menjawab soalan lagi. Jadi kita kena buat satu conclusion lah. Okey. Kita kena buat conclusion. Therefore, okey. Tadi kan kita kata 0.4545 ni equal to n. Dan n dah dapat 6 per 11. So kita kena gabungkan. Menjadi jawapan akhir kita. Therefore, 0.4545 is equal to 6/11. Barulah selesai soalan kita. Okey. Adik ni complete jalan kerjanya. Right? Untuk yang pertama lah. Cikgu ulang. Cikgu ulang balik jalan kerjanya. Maksudnya yang pertama, kita kena make sure titik perpuluhan berada, titik perpuluhan tu mesti berada satu titik sebelum recurring decimal. Okay, kalau tak nanti kita kena gerakkan lah pada soalan ni. Soalan ni yang bagi yang simple dulu. Then kita kena cari nak darabkan dengan apa. Biasanya darab 100, darab 10, darab 1000, gandaan 10 lah. Okay, supaya kita boleh gerakkan decimal places tu dengan syarat belakang dia ni sama dengan yang first equation kita. Okey, bila dah sama, kita tolak second equation dengan first equation. Okey, dapat jawapan yang kita selalunya dekat sini memang awak kena make sure dia hilang lah. Semua tempat perpuluhan ni, decimal places ni semua hilang. Okey, dia dapat pecahan dan kita concludekan balik sebagai jawapan akhir. Okey, boleh? Maaf jawapan tadi ni bukan 6/11 tapi 5. Okey, tukar. Ini adalah 5/11. Okey, 5/11. Betulkan balik jawapan awak bukan 6/11 tapi 5/11. Okey, kita tengok soalan B pula. 0.7. Lepas tu awak nampak tak ada titik dekat atas ni. Okey, maksudnya kat sini nombor yang berulang tu adalah nombor yang ada titik tu. 0.777 non-stop. Okey. Jadi kalau dia kejap ke bawah sini. Ini contoh. 0.34 kita ada titik kat atas tu. Ini maksudnya 0.3434. Dia yang recurring dia tu yang bertitik tu lah. Okey? Boleh? Okey, so ni cikgu padam dulu lah. Contoh je. Okey. Okey, kita tengok pada soalan ni. 0.777 dan seterusnya. Jadi tengok balik step yang pertama cikgu kata titik perpuluhan mesti berada satu nombor sebelum recurring. Okey, satu nombor sebelum recurring. So ni tak ada masalah. Kalau tak ada masalah, kita terus je lah tulis assuming kita tu. Okey, lupa nak tukar pen pula. Okey, kita tulis let n capital sama dengan 0.777 ... Okey, ini sebagai first equation. Dan second equation, kita perlu tukar titik perpuluhan ni kena gerakkan supaya belakang dia akan jadi 777. Jadi dekat sini kita cuma perlu gerakkan sekali saja. Dah jadi dah yang belakang tu sama dengan first equation. So untuk yang ini kita darab dengan 10 sahaja dah cukup. Okey, darab dengan 10
So kita akan dapat 10n equal to 7.777 dot dot dot. Okey, ini adalah second equation. Okey, step yang ketiga kita nak tolakkan second equation minus first equation. Okey, 10 tolak 1 kita dapat 9. Okey, sama dengan yang ni. Okey, 7.777 tolakkan dengan yang atas. So kita nampak yang belakang ni dah boleh habis lah kan. So 7 minus 0 saja, kita akan dapat 7. Okey, jadi akhirnya kita akan dapat n kita is 7/9. Okey, jadi kita buat conclusion untuk jawapan akhir kita. Therefore, oleh sebab itu 0.7 dot atas kepala dia is 7/9. Okey. Ini untuk soalan yang kedua. Okey, soalan yang ketiga, kita lihat titik perpuluhan mesti ada satu tempat sebelum recurring. Dekat sini recurring dia ialah 777. So perpuluhan tu depan 2. Jadi maksudnya kita first step kita kena gerakkan dulu. Kita kena gerakkan dulu titik perpuluhan supaya jadi satu di depan, betul-betul di depan recurring decimal. So first step dekat sini kita perlu darabkan dengan 10 dulu. Okey, darabkan 10 dulu. Oh, kita kena assume dulu. Okey, kita silap. Kita tak buat assuming lagi kan. Okey, let n capital equal to okey 0.2777 dot dot dot. Okey, ni first equation. Dan kita perlu darabkan dengan 10. Okey, sebab titik perpuluhan dia tak sampai lagi tempat yang kita nak. Jadi kita akan dapat 10n equal to 2.777 dot dot dot. Abaikanlah tulisannya tak berapa cantik ni. Susah nak kawal pennya. Okey. So sekarang first equation bukan yang atas First equation bukan yang atas, sebab yang atas ni kita dah ubah kepada yang bawah. Jadi sekarang first equation dia adalah yang bawah. Kita tak boleh terima ni sebagai first equation. Okay. So first equation it would be yang ni lah, step yang selepas kita darabkan dengan 10 tadi. Okay, sekarang baru kita pergi pada second step. Tu kita kena gerakkan titik perpuluhan ni menjadi biar belakang nombor dia sama dengan yang first equation ni. So gerakkan sekali saja pun dah cukup. Dah jadi dah 7777 dekat belakang ni. Jadi second step kita perlu darab dengan 10 lagi. Okey, darab dengan 10 lagi. Kita akan dapat 10 darab 10 lah. Dapat 100. 100n tolak pula equal. Yang ini 2.777 gerakkan sekali darab 10 dia akan dapat 27.777 dot dot dot. Okey, yang ini menjadi second equation. Sekarang proses seterusnya second equation minus first equation. Okey, step dia sama je kan. Pusing-pusing benda yang sama, cuma first time tadi tu nampak macam pelik sikit lah sebab baru nak belajar kan. Okay, now 100 minus 10. 100 minus 10 is 90 and okay, 27.777 minus dengan 2.777. So dekat sini 777 ni dah habis. So 27 minus 2 sajalah. Okay, 27 minus 2 is 25. So akhirnya kita dapat n is equal to 5/18. Okay, jangan lupa buat conclusion dekat bawah. Therefore 0.2777 salin balik soalan equal to 5/18. Jadi daripada irrational numbers kita tukar kepada rational. Okay.
Kita tukar recurring decimals. Okay, recurring decimals is rational numbers. Kita tukar kepada fraction. Okay, right. Okay, contoh seterusnya. Kat sini titik perpuluhan belum berada di depan recurring decimal. Dekat sini kita nak kena gerakkan 2 kali. Baru dia sampai depan recurring. Recurringnya 5, 5, 5. Okay, apa-apa hal pun kita buat let n dulu. Okay. Let n equal to 0.08555. Okay, disebabkan first step kita perlu apply di sini. So, yang pertama ni bukan first equation. Okay. So, jadi, kita perlu darabkan dengan 100. Sebab kita nak gerakkan 2 kali kan. Nak sampaikan titik perpuluhan tu, nak pergi depan 5. So, we need to times 100 lah. Okay. So, kita times dengan 100. Cikgu tulis dengan pen merah supaya awak lebih jelas nampak kan. Okay, times 100. So, kita akan dapat 100 n equal to 8.555 dot. Okay. Okay. So, ini adalah first equation. Okay, second equation, kita nak gerakkan lagi titik perpuluhan lagi sekali supaya belakang dia menjadi sama 5, 5, 5. So, kat sini nampaknya gerak sekali cukup lah. Okay, gerak sekali pun dah jadi sama. Jadi, kita perlu darab lagi 10. Okay, darab 10. Bila darab 10, 100 darab 10, dah jadi 1000 lah. Okay, 1000 and okay, yang belakang ni dah jadi 85.555. So, this is second equation. Okay, step seterusnya, second equation minus first equation. So, 1000 kita nak minus 100. So, kita akan dapat 900n equal to, yang ni kita tolak 85 minus 8, dapat 77. So, kita akan dapat nilai n. And 77 over 900 tak boleh nak kecilkan lagi. So, itulah jawapannya. Over 900. Okay, jangan lupa buat conclusion. Therefore, 0.08555 is equal to 77 over 900. Okay. Okay, contoh yang terakhir untuk recurring decimal ni. Okay, tengok nombor ni. Dekat sini, recurring dia ni melibatkan 3 nombor. 2, 3, 4. 2, 3, 4. Okay, jadi kita decimal places ni kita kena gerakkan satu tempat sebelum recurring kan. So, kita kena darab dengan 10. Okay, kita assume dulu tertinggal. Okay, let n equal to 0.0234234 dot. Okay. Sekarang kita perlu darabkan dengan 100. Darab 10. Darab dengan 10. Jadi kita akan dapat 10n equal to 0.234234 dot. Okay. Ini adalah first equation. Okay. Kemudian kita nak gerakkan decimal places. Step yang kedua. Gerakkan decimal places ni sehingga belakang dia sama dengan first equation. Jadi dekat sini kita gerakkan 1, dia tak sama. Gerak 2 tak sama. Kita kena gerak 3 kali baru belakang tu sama. Okay. 3 kali maksudnya kena darab dengan 1000 lah. Okay. Darab dengan 1000. Alright. Okay. Darab 1000 maksudnya 1000 darab dengan 10. 10,000. Jangan takutlah kalau nombornya besar sikit. Okey, kemudian yang belakangnya ni nak tolakkan dengan yang atas. Bukan gerakkan, bukan tolak, kita baru darab 1000. Okey, darab 1000 gerakkan ni, gerakkan. Bukan tolak, belum sampai step tolak lagi. Tercepat pula. Okey.
Right, jadi 1000 n equal to 234.234. Cikgu tak tulis lagi lah, panjang sangat dah kan. Dot je lah okey. Ini tak ada. Okey. So ini adalah second equation. Okey. Equation. Jadi sekarang barulah kita tolak second equation minus first equation. Okey, apa jadi? Kita tolakkan 10,000 tolakkan dengan 10. Okey, 10,000 tolakkan dengan 10. So kita akan dapat 9,990 n. Ni equal to 234. So n kita, tekan kalkulator, awak dah akan dapat 13/555. Okey. Buat conclusion. Therefore 0.0234234 is equal to 13/555. Okey, siap. Okey. Simple je kan? Right. Okey.